Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Alfairez Jemurin. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak berhasrat untuk meneroka penggunaan teknologi S3 ArcGIS bagi perancangan pembangunan bandar dan pemetaan sumber asli untuk masa depan yang mampan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata S3 Malaysia bersama Sarawak Information System Sendirian Berhad Sains telah dicadangkan untuk menjalankan kajian menyeluruh mengenai GIS bagi sumber asli di Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sesi perkongsian teknologi ArcGIS bersama S3 Malaysia di Ibu Pejabat Jabatan Tanah dan Survey JTS Sarawak Kuching pada Khamis. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif S3 Malaysia CS Tan dalam sesi berkenaan turut mengimbas kembali persidangan pengguna S3 San Diego USA di mana 9 bidang kepentingan telah dikenal pasti iaitu guna tanah, mineral dan sumber asli, perubahan pengesanan, bekalan air, bekalan gas, bandar pintar, program pemeliharaan, pemetaan hidupan liar dan pembangunan bakat. Turut hadir dalam sesi perkongsian itu ialah Timbalan Menteri Pembangunan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh serta tetamu jemputan lain. Berita seterusnya, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Kasta Diraja Malaysia dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sarawak telah melaksanakan sebanyak 2,009 operasi penguatkuasaan sepanjang Jun hingga Ogos 2022. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, hasil daripada operasi tersebut sebanyak 3,067 tangkapan telah direkodkan dan menunjukkan peningkatan lebih 70% berbanding tahun lepas. Hasil operasi tersebut sebanyak 3,067 tangkapan telah direkodkan. 2,007 adalah melibatkan pengedaran dadah dan substans, 672 memiliki dadah dan substans dan 2,188 individu yang disaring positif urin. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 70.75%. So there is a increase, peningkatan sebanyak 70.57% berbanding dengan tangkapan pada tempoh yang sama pada tahun 2021 iaitu 1,798. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengetuai mesyuarat bulanan One Stop Committee OSC bagi menangani isu dadah dan substan MIDS Negeri Sarawak di Kuching pada Khamis. Terdahulu, Datuk Seri Fatimah turut menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Ayub Han Maidin PJ yang juga menghadiri mesyuarat bulanan OSC MITS berkenaan. Turut hadir Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Muhammad Razi Sitam. Laporan dari Marudi pula, sifat pemimpin Sarawak yang mengutamakan rakyat terus menjamin pembangunan berterusan di negeri ini termasuk di kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Dr. Penguang Manggil memberitahu keprihatinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg yang meletakkan rakyat sebagai keutamaan telah menjurus kepada kelulusan pelbagai projek pembangunan di kawasan seperti Baram. Dan with his approach of rakyat first, he has approved a lot of projects for the people of Baram. Termasuklah jalan seperti mana saya nyatakan tadi, daripada Miri Marudi ke Long Lama dan juga terus ke Mulu, ke Kuala Melaka. Projek-projek yang lain adalah seperti utilities, iaitu air, api, SEB, dari SEB, facilities seperti waterfront dan juga dewan, stadium dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam ucapan sempena dengan lawatan kerja Premier Sarawak ke daerah Marudi di Dewan Suara Marudi pada Khamis. Datuk Dr. Penguang menambah banyak projek telah dimohon olehnya semenjak beliau menduduki kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Marudi sebagai wakil rakyat. Manakala ujarnya Premier Sarawak pula sentiasa memberi persetujuan untuk pelaksanaan projek-projek tersebut tanpa teragak-agak demi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Seterusnya, Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi Malaysia amat komited untuk memastikan pekebun koko dapat menjana pendapatan yang baik dan terus kekal relevan dalam industri koko negara.
Timbalan Menterinya Datuk Willy Mongin berkata, ke arah itu kementeriannya bersama Lembaga Koko Malaysia LKM dan Institut Peladangan dan Komuniti Malaysia Impact telah menganjurkan kursus pelatih Super Koko PSK. Menurutnya, menerusi kursus berkenaan, ia mendorong para pekebun koko untuk meningkatkan keupayaan dan kemahiran mereka bagi menjamin kemampanan sumber pendapatan dalam jangka masa panjang. Kursus PSK ini adalah selaras dengan aspirasi kerajaan menerusi dasar agri komoditi negara 2021 sehingga 2023 ataupun dikenali sebagai DAKN 2030 yang telah dilancarkan pada tahun 2021 dan Pelan Strategik Lembaga Koko Malaysia pada tahun 2021 sehingga ke 2025, iaitu memperluaskan program pengembangan untuk melatih dan membina keupayaan pekebun kecil koko, memperkukuhkan amalan pengurusan ladang dengan meningkatkan kemahiran dan pentauliahan tenaga kerja di kalangan pekerja ladang, penyelia eksekutif dan juga lain-lain. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis penutupan kursus berkenaan di sini pada Khamis. Terdahulu semasa berucap, Datuk Willy yang juga Ahli Parlimen Puncak Borneo berkata kursus itu amat penting untuk membantu para peserta mengembangkan penanaman koko selain mengaplikasikan teknologi terkini yang disarankan oleh LKM. LKM dengan kerjasama Impact diiktiraf sebagai institut yang melahirkan graduan agri komoditi unggul dan kompeten. Saya percaya dengan pendedahan yang anda telah perolehi menerusi kursus PSK ini, anda akan lebih mengenali amalan terbaik dalam pengurusan tanaman koko, pembajaan yang berkesan, pengurusan perosak bersepadu, jangkitan ulat perosak koko, pengendalian racun perosak serta penggunaan aplikasi digital dalam tanaman koko. Seramai 40 orang telah dipilih untuk menyertai kursus tersebut yang terdiri daripada 10 orang ejen pengembangan LKM dan 30 orang komuniti pekebun koko aktif dari Terbeduk, Padawan, Sebuyau, Asajaya, Sarike dan Julau. Di Miri, satu mesyuarat jawatankuasa pengelola dan pelaksanaan bagi program sambutan Hari Lahir Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Abdul Taib Mahmud untuk tahun ini telah diadakan. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki telah mempengerusikan mesyuarat berkenaan untuk memastikan program itu berjalan dengan lancar. Mesyuarat yang dianjurkan oleh Unit Protokol Istiadat dan Pengurusan Acara Sarawak itu juga telah diadakan secara hybrid yang melibatkan ketua atau wakil daripada 27 agensi yang terlibat. Antara yang turut hadir ialah Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu serta Pengarah Unit Protokol Istiadat dan Pengurusan Acara Sarawak, Azlan Ali Badri. Untuk rekod, Bandar Raya Miri sekali lagi terpilih sebagai tuan rumah sambutan perayaan Hari Lahir Tun Pihin Sri Abdul Taib yang ke-86 bermula 7 hingga 9 Oktober ini. Dalam pada itu, Sarawak menyasarkan pasaran India dalam sektor pelancongan dan bakal menjadi destinasi pelancongan yang utama. Naib Pengerusi Tourism Malaysia, Datuk Seri Dr. Anil Jit Singh Sandul berkata, beliau berharap angka sasaran untuk pasaran India boleh mencapai 40 hingga 50% berbanding 20 hingga 30% tahun-tahun yang lepas. Hopefully we can reach more than that numbers, can reach until 40 or 50%, hopefully. And this will engage both countries to make it happen, not only from our side, from India also. They must to do that to help us grow the economy. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Convention Travel Agents Federations of India TAFI di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada Khamis. Katanya lagi, beliau berharap inisiatif itu akan membantu meningkatkan ketibaan pelancong India dan secara tidak langsung memberi manfaat kepada industri pelancongan negara dan ekonomi negara. Balik ke perkembangan SUKMA 2022 di Kuala Lumpur.
Kontingen Sarawak terus menambah jumlah pungutan pingat termasuk pingat emas dalam hari ke-7 Sukma 2022. Emas pertama Sarawak itu disumbang penerjun Bertrand Roddick menerusi acara individu platform lelaki, manakala pingat perak pula dimenangi Elvis Presley di Pusat Akuatik Bukit Jalil pada Khamis. Pingat emas kedua Sarawak di Pusat Akuatik Bukit Jalil itu diperoleh daripada Kelly Teo Yao yang menjuarai acara renang wanita 400 meter gaya bebas. Turut memenangi pingat perak perenang Hee Pong Wei menerusi acara lelaki 200 meter kuak lentang dan lelaki 4 kali 200 meter gaya bebas. Manakala pingat gangsa diperoleh menerusi acara wanita 4 kali 200 meter gaya bebas berganti-ganti. Seterusnya, sukan memanah terus membawa berita gembira kepada kontingen Sarawak apabila menambah 2 lagi pingat emas daripada Joy Tan Sing Lei, Sumpang Yahya dan Zakirah Muhammad Feroz dalam acara Olympic Recurve Women Team. Pingat emas seterusnya dihadiahkan daripada Cecil Nathaniel Busu Polycap dan Joy Tan Sing Lei menerusi Olympic Recurve Mixed Individual. Selain itu, sukan menembak berjaya meraih pingat perak menerusi Justin Jones dan Lo Wen Zuen dalam acara 10 meter air pistol mix di lapang sasar menembak Subang pada Khamis. Sementara itu, pingat gangsa dimenangi penembak Selina Sim Shu Siang, Siti Nur Aisyah Mazlan dan Daphne Adrian Steven acara 50 meter rifle women team. Kejayaan Abang Afiq Yazid dan Nur Hazirah Ramli memperolehi pingat gangsa dalam acara Masters lelaki dan wanita di Sunway Megaland Subang pada Khamis telah melengkapkan pungutan pingat kepada 4 emas, 2 perak dan 4 gangsa sekaligus muncul juara keseluruhan 10 pin bowling Sukma 2022. Turut tidak ketinggalan menyumbang pingat ialah pasukan bola tampar wanita Sarawak selepas menumpaskan pasukan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, manakala sukan judo memenangi pingat perak dalam acara lelaki bawah 81 kg di Dewan Kompleks Sukan UiTM Shah Alam pada Khamis. Berikut merupakan acara-acara sukan yang melibatkan atlet Sarawak pada Jumaat. Sementara itu, skuad Muay Thai Sarawak yang mempamerkan kecemerlangan dalam Temasya Sukma 2022 Kuala Lumpur disambut meriah di lapangan terbang Kuching LTAK pada petang Jumaat. Pasangan adik-beradik Muhammad Johan Ghazali Zulfikar dan Elias Ghazali Zulfikar telah berjaya merangkul pingat dalam Sukma 2022. Untuk rekod, skuad Muay Thai Sarawak turut merangkul 4 pingat gangsa dalam sukan berkenaan. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemu bual para pemenang berserta jurulatih mereka sejurus ketibaan skuad tersebut. Perasaan happy lah macam biasa. Sukma ni pun kali pertama saya masuk, so saya pun bangga jugalah dapat first try dapat emas terus. Sama-sama dengan abang saya lah, dua-dua emas. Kejohanan seterusnya sama je. Nak kekal juara Sukma, juara negeri, juara negara, dan baru-baru ni je baru menang kejohanan remaja dunia, so nak kekal tempat tu juga nombor 1. Harapan nak naikkan nama Sarawak sentiasa dan banggakan rakyat Sarawak lah. Kejohanan seterusnya professional fight lah. Dia bukan kejohanan macam mana nak cakap Dia bukan kejohanan macam Sukma atau juara remaja lah. Dia wakil sendiri. Di mana? Di KL. Perasaan saya bila dah menang, gembira dan bangga. Next pertandingan saya 8 hari bulan depan di Bangkok, Thailand untuk Muay Thai. Road to One, Fairtex, Lumpini. Saya akan berehat sehari 2 hari biar badan recover dulu, and then latih lah balik. Harapan menang lah, harap menang. ก็แฮปปี้ละลาดมันก็แชมเปี้ยนเวิร์แชมเปี้ยนชิพลีดมันก็แชมเปี้ยนสุกมาฟอร์สลาวะมีก็แฮปปี้ละปัดก็ฮิมก็กูด for him hard him for training เพราะมีเทรนนิ่ง very hard morning training 3 or 4 hour afternoon อีก3 or 4 hour one day training 7 or 8 hour but him have champion me ก็ happy already.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.